bukan maghrib. Walaupun begitu, ini bukan jawapan yang perlu saya sebut. Ini saya nak serah kepada Ustaz Isham. Ustaz Isham, macam mana ni? Ada yang orang macam ni dia mungkin ditafsir ayat sendiri. Allahu a'lam. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Suhu tadi. Namun saya ingin tambah sikit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr. Manusia ini akan sentiasa berada dalam keadaan baik selagi mana mereka segera berbuka puasa. Dan antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segera berbuka puasa. Dan ternyata mereka-mereka yang melewatkan berbuka puasa mungkin dengan kefahaman yang salah, ini menunjukkan bahawasanya ia telah menyanggahi sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah pun memberi ingatan dan memberi ancaman kepada mereka-mereka yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah diberikan peringatan yang keras kepada mereka-mereka yang menyanggahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbangi mereka ini akan ditimpa fitnah dan juga azab yang pedih. Jadi seelok-eloknya ataupun memang menjadi kewajipan kita untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam sunnah Nabi ini segera berbuka puasa, bukannya melewatkan berbuka. Dan yang kita faham juga, maghrib ini bukan kerana cahaya, tapi maghrib itu kerana kedudukan matahari yang kita tengok di ufuk bagaimana, kan? Itu salah satunya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan mereka yang melihat ataupun cuba menafsirkan Al-Quran itu dengan akal mereka. Ada contoh-contoh yang mungkin kita akan sebut nanti. Cuma saya difahamkan dari Seremban, Saudara Abdullah Osman. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada dua perkara, Ustaz. Ada di antara umat Islam mereka mencari mudah apabila setiap kali bulan puasa saja mereka akan keluar ke negara yang puasanya pendek, iaitu siangnya pendek. Setiap tahun dia akan pergi ke sana. Jadi adakah ini harus atau tidak? Okey. Dan lagi satu, bagaimana ada juga segelintir lah, ni ada saya dengar lah, tidak mahu mengikut kaedah hisab yang kita tetapkan tu. Dia berpuasa awal lagi, dan bila orang hari raya dia masih lagi berpuasa, dan macam tu. Ada juga segelintir macam tu. Adakah mereka ini boleh diambil tindakan ataupun dihukumkan, ataupun sah tak puasa mereka? Okey, ada dua persoalan. Mungkin sama ada Ustaz Osman atau Ustaz Isham mau respon dulu tentang mereka yang bermusafir sengaja pergi ke tempat yang siangnya pendek. Saya rasa dia tak pergi Eropah. Kalau pergi Eropah sekarang, saya difahamkan mereka bersahur pukul 3 pagi, mereka berbuka pukul 8 malam. Kalau di sebelah Eropah sekarang, rasanya orang tak nak pergi ke sana sangat. Tapi yang tempat pendek ni macam mana? Dia nak cari memudahkan puasa dia. Sila Ustaz. Pada saya dalam bab ini tidak ada larangan yang khusus. Namun seseorang itu hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang berkaitan dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana ia tidak ada larangan khusus, kita katakan tidak mengapa. Namun kalau sekiranya niatnya untuk mencari keringanan dan bermudah-mudah dalam soal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Sepatutnya dia melaksanakan tuntutan ibadah tersebut dengan penuh ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan tanpa cuba untuk lari ataupun cuba nak mencari keringanan dalam perkara seperti ini. Dan kerana ia adalah satu tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingat Rasul, kalau kita buat satu perbandingan pun Ustaz, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang pahala haji, Rasulullah pernah beritahu kepada Aisyah kadar pahala itu berdasarkan kepada kepenatan dan kesusahan yang dihadapi. Dan kita bersepakat Ustaz bahawa puasanya tetap sah, cuma kerana dia pendek, maka barangkali pendek lah, itu bahagian dia, wallahu alam. Kerana pahala di sisi Allah tetap
terlalu besar, kerana pahala puasa ini adalah puasa yang pahala di sisi Allah. Bagi Ustaz Rosman sendiri, mungkin boleh respon tentang yang tidak mahu patuh kepada hisab ni. Puasa lebih awal sehari raya pun awal sehari ni, macam mana ni? Secara ringkasnya, dalam satu hadis Nabi SAW melarang kita berpuasa lebih awal, walaupun kita panggil sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimana dalam sabda Nabi SAW, la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini illa sawman kana yasumuhu ahadukum. Janganlah sesekali kamu berpuasa mendahului Ramadan sehari ataupun 2 hari, kecuali seorang itu dia biasa berpuasa, contohnya pada Isnin dan Khamis. Kemungkinan seperti mana yang berlaku pada tahun ini, kita berpuasa pada hari Sabtu, maka dia boleh berpuasa pada hari Khamis walaupun dia mendahului 2 hari, kerana kemungkinan itu adalah puasa yang sering dia puasa. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahawa persyaratan Ramadan ini bukan ke atas individu semata-mata, sebaliknya ke atas umat. Dan kebanyakan perkara-perkara kita lakukan secara beramai-ramai. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam hadis yang menyuruh kepada puasa ini, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Yang bermaksud, berpuasalah kamu, sumu. Nabi SAW menggunakan sirah mukhatab jamak, ramai. Berpuasalah kamu semua. Ramai tak faham ni sirah mukhatab tu, tolong terjemahkan. Sirah mukhatab ni artinya Nabi memberitahu sahabat-sahabatnya yang ramai ini, berpuasalah kamu semua apabila kamu melihat anak bulan. Sirah ni maknanya gaya bahasa. Mukhatab orang yang dihadapkan cakap, maknanya pihak yang kedua. Dan mereka itu adalah golongan yang ramai. Baik. Jadi persoalan ni memang jelas. Dalam satu hadis lain, Ustaz, saya teringat Rasulullah kata, sumu yaumata sumun. Kamu berpuasalah bila hari tiba, kamu semua berpuasa. Bukan ikut suka kamu seorang-seorang nak berpuasa sendiri, kerana dia boleh memecah belahkan masyarakat, dan perpecahan itu merupakan satu fitnah. Rasulullah melaknati orang yang menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita dalam perkara yang membatalkan puasa, antara realiti dan fakta ini, apa kata sekali lagi Ustaz, kita berhati-hati, dan mudah-mudahan di sana para penonton bersedia dengan persoalan-persoalan berikutnya. Tunggu kami selepas ini, insya-Allah.